Again, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke webinar kita pada hari ini. The title is Uplift Bisnes Anda dengan Data. Macam mana kita nak belajar cara-cara untuk kita menggunakan data supaya bisnes kita boleh berkembang maju. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan yang ada pada hari ini is here to um, to learn this dan juga boleh appreciate topik yang saya nak sharekan ni. Sebelum mula saya juga nak bagi special shout out kepada InScan yang telah bantu kita untuk broadcast event pada hari ini, dan dengan bantuan InScan kita dapat begitu banyak sekali partisipan lah, sambutan yang sangat-sangat beyond what we were expecting lah. Jadi again saya ucapkan terima kasih banyak kepada InScan dan juga kepada semua yang hadir. As I was highlighting earlier, let me just repeat a little bit. My name is Hamdi. You can address me as Coach Hamdi ataupun Cikgu Hamdi. Dan I'm with Datel and we are a consumer intelligence company. Sesi ni kita akan jalankan dalam campur-campur dalam bahasa rojak, sikit BM dan juga sikit English. Dan saya harap kalau tuan-tuan dan puan ada any terms ataupun anything that I highlight yang mungkin agak kurang jelas ataupun kurang difahami, boleh highlight di grup chat Q&A tu. Saya di sini sebenarnya dikelilingi oleh 2-3 orang teammate saya yang bersedia untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so let's start. Alright, so sebagaimana yang kita semua sekarang ni sedia maklum, unfortunately kita sekarang di dalam CMCO sekali lagi. Dan bila kita bercerita berkenaan dengan CMCO ni, saya rasa memang banyaklah orang yang terkesan sama ada dari segi mereka yang menjalankan bisnes retail ataupun bisnes makanan dan sebagainya. Nak tak nak memang akan ada sedikit sebanyak perjalanan bisnes kita yang terkesan, sama ada dari segi perjalanan operasi ataupun yang lebih membahayakan ialah dari segi market kita. Jadi bila kita cerita berkenaan dengan situasi yang agak dinamik macam CMCO dan juga MCO, lepas tu buka, lepas tu tutup. Jadi situasi-situasi macam ni menyebabkan kebanyakan orang jadi bingung in terms of macam mana dia nak anticipate orang punya changing behavior in this very dynamic period. Jadi itulah yang kami di Datel sedikit sebanyak ingin membincang atau meng-highlight kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana cara-cara untuk kita boleh gunakan data, come up with certain methodology supaya data tu boleh membantu kita untuk tukar krisis ni kepada sebuah opportunity. Okay? Daripada menjadi suatu masalah kepada menjadi suatu peluang. Dan special untuk peserta-peserta kita pada hari ini, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat stay sampai ke penghujung rancangan, sebab dekat hujung ni nanti saya akan ceritakan tentang inisiatif yang kita launch sekarang ni, nama dia Uplift Malaysia. Dan Uplift Malaysia ni lah inisiatif by Datel that is supported by our ecosystem partners and also a lot of government agencies, termasuklah InScan juga. Jadi ada banyak goodies yang saya nak highlight nanti dekat hujung. So kekalnya stay with us until the end of the show, dan tuan-tuan dan puan-puan saya akan brief lebih sikit berkenaan dengan program Uplift ni . Okay. Jadi to get things started, saya nak share satu slide ni lah . What is it that you see? Apa yang tuan-tuan dan puan nampak bila tengok gambar macam ni? Orang berjalan tak pakai kasut kan? Okay, so I don't want you to answer straight away, tapi cuba fikirkan dulu berkenaan dengan gambar ni. Later on, kat hujung nanti kita akan come back to this gambar. Ada 3 benda yang saya nak highlight untuk hari ini ataupun key takeaways that saya harap semua orang dapat sedikit sebanyak
bawa pulang daripada session webinar kita. Yang pertamanya, saya nak semua orang boleh faham sedikit tentang penggunaan data dalam marketing. Yang keduanya, macam mana cara kita nak create the right consumer persona. Dan yang ketiganya, macam mana kita nak gunakan persona yang kita buat untuk membuat keputusan-keputusan ataupun membuat marketing activities ataupun marketing inisiatif yang lebih efektif. Okay, jadi ini 3 benda yang saya nak sentuh. Okay. Sebelum daripada tu, bila kita bercerita tentang data ya, kalau katakan kita browse internet, baca dan sebagainya berkenaan dengan data, saya rasa memang sudah tidak disangkalkan lagi kepentingan data ni lah ya pada masa ini in terms of marketing, in terms of making things more efficient dan sebagainya. Tapi data ni dari segi kalau kita boleh kategorikan sumber data ni kita boleh bahagikan kepada dua in general. Yang pertamanya ialah apa yang kita panggil sebagai first party data. Ini ialah data bisnes itu sendiri. Maknanya kalau ada tuan-tuan yang simpan Excel file berkenaan dengan customer data masing-masing, siapa yang pernah membeli sebelum ni dan sebagainya, itu ialah data yang kita panggil sebagai first party data. First party data ini adalah data yang tuan-tuan punya sendiri, you own this data, tapi biasanya data-data ni ialah agak detail maknanya it goes down to each transaction punya level. A second source of data yang juga berguna untuk bisnes biasanya ialah apa yang kita panggil sebagai third party data. Jadi third party data ini ialah data yang kita biasanya dapat daripada third party service provider. Biasanya data ni is not owned by the businesses themselves, tetapi kita boleh beli melalui subscription dan sebagainya. Dan biasanya data ni sudah it's ready to be analysed and it's usually aggregated. Maknanya you don't actually get the actual transaction, tapi you mungkin boleh dapat data dari segi certain group contohnya. Okay. So biasanya in the market today, where can you get third party data? Yang pertamanya ialah certain businesses biasanya boleh engage katakan market research company untuk buat survey. So itu boleh bagi dia certain type of data. Yang keduanya, you can actually purchase data from service providers macam Euromonitor. If you want to know about certain industry, for example, you can get data from Euromonitor. Yang ketiganya, you can go with sources like our platform, Voyager. Voyager is able to give you consumer data that is coming in from consumer point of view. Yang ini saya akan cerita lebih lanjut lagi bila kita go down further. Seterusnya, platform-platform yang a lot of you are probably familiar with. Google Analytics, Google Trends, Facebook Audience, Instagram, Twitter Analytics, YouTube Channel Analytics dan sebagainya. Dan on top of this, you can also get data from social media and analytics company. Kadang-kadang ada juga company, contohnya macam Radiant Six dan sebagainya, yang provide this kind of analysis untuk you so that you can make better decisions. Seterusnya, banyak lagi sebenarnya data-data source lain daripada multiple other channels yang businesses boleh take advantage untuk make their business more data driven. Bila kita bercerita juga tentang data ni, satu lagi aspek yang kita kena faham dan kita kena look at ialah macam mana cara kita nak organize business kita supaya kita boleh take advantage of this data. Dan some of it will require a pretty comprehensive ataupun complex system, architecture dan sebagainya. Yang keduanya, in terms of the tools available in the market, there's so many out there. Macam yang saya tunjukkan earlier, even dengan platform yang kita dah biasa pakai pun macam Google, Facebook, Instagram dan sebagainya pun dah macam-macam ada. Dan kalau kita nak lebih lagi dah banyak pilihan yang ada. Jadi sebenarnya one of the things yang menyebabkan a lot of SME companies ataupun micro businesses
susah untuk nak take advantage of this data driven marketing system ataupun data driven revolution ialah kerana kita kadang-kadang kekurangan benda-benda ni. Bila kita tengok ingredient-ingredient yang diperlukan untuk kita nak take advantage of data supaya kita punya business boleh lebih maju dan sebagainya, it requires a lot of either investment dari segi kewangan ataupun yang keduanya knowledge dari segi talent dan know-how. Jadi tak semua bisnes kita mampu untuk siapkan benda-benda ni. Sebab itu, taking this initiative, we at Datel rasa yang kita ada satu produk, ada satu platform yang boleh selesaikan masalah ni supaya kita dapat simplifykan access to data and access to system supaya semua jenis bisnes boleh take advantage of this very very important tool. Dan kita actually follow this very simple framework di data, kita panggil G2K2S, di mana yang pertamanya kita akan tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan which of the market segment yang tuan-tuan patut simpan, which segment yang kita boleh upsell ataupun jual lebih lagi, segmen mana yang sepatutnya kita ignore ataupun KIV ataupun kita boleh biarkan saja, dan segmen customer mana yang sebenarnya boleh kita target untuk nak di-switch daripada kompetitor kita. Okay? Jadi apabila kita ada framework ni dan kita ada tool yang bersesuaian, kita berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat get started on your data consumer journey. Okay? Yang keduanya, dari segi metodologi kita, basically it's this 4 simple step. Cuma untuk hari ini saya akan share sedikit dari segi satu research, iaitu market sizing, creating customer persona, dan juga saya akan touch sedikit on persona deep dive. Maknanya apabila kita dah faham lebih kurang berapa market size kita, kita juga boleh tengok macam mana cara kita create persona untuk that particular customer segment, dan macam mana kita nak faham lebih lanjut berkenaan dengan behavior customer tu. Penting juga ialah apabila kita tahu benda-benda ni, macam mana kita nak gunakan maklumat ni supaya kita dapat engagement ataupun activation melalui channel-channel yang ada dengan cara yang lebih efektif. Jadi itu yang saya akan share sikit lagi. So, apabila kita bercerita tentang customer ni, saya rasa this is not something new. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengan any kind of training program ataupun entrepreneur development program dan sebagainya, one of the main things yang kita selalu war-warkan ataupun yang di-drill kepada kita ialah the need for us to really understand who our customers are. Jadi apabila kita bercerita tentang nak faham customer kita ni, unfortunately kebanyakan masa kita hanya boleh define customer kita based on certain very broad demographic criteria. Contohnya umur berapa, jantina lelaki atau perempuan, income range berapa ataupun race yang mana. Jadi kadang-kadang kita rasa macam benda dah cukup, tapi sebenarnya apabila kita go deeper into understanding how the consumer market work, actually demographic criteria ni boleh bagi kita hanya level pertama sahaja. So untuk kita nak dapat tahu lebih lanjut lagi, kita kena tengok kepada kriteria-kriteria lain, contohnya macam behavior mereka dan sebagainya. So ini antara benda yang kita nak kena tahu macam mana cara nak buat. So macam saya ceritakan tadi, kita akan share, one of the things yang we want to share ialah macam mana kita nak create a complete customer persona. Yang pertamanya, apa dia customer persona ni? Customer persona ni ialah basically satu gambaran tentang a particular segment yang kita nak target. So bila kita cerita tentang customer persona, another term yang mungkin saya boleh pakai kat sini ialah customer avatar lah. So contohnya kita nak boleh visualize, okay, inilah target market yang kita nak
tackle sekarang ni, macam mana, apa kesukaan dia, apa profil dia, um, dan sebagainya, dekat mana dia ni berada dan sebagainya. So itu yang kita masukkan dengan this term customer persona. So customer persona ni, cara untuk kita nak buat a complete customer persona ialah yang pertamanya, kita boleh mula dengan basic kriteria seperti demografi. Kemudian kita tambahkan lagi dimensi lain, contohnya macam shopping behavior, lifestyle dia macam mana, media consumption pattern dia macam mana, dan juga apa jenis brand yang dia orang ni suka. Apabila kita ada ingredient-ingredient ini, kita boleh bina satu persona yang kita panggil satu customer persona, dan kita juga boleh buat multiple persona based on different market segment. Kadang-kadang kita ada satu produk, tetapi apabila kita nak jual dekat segmen-segmen yang berlainan, messaging dia mungkin lain, penggunaan dia mungkin lain. Orang pada segmen ini mungkin dia punya kenapa dia beli produk kita ataupun kenapa dia suka this particular product kategori ialah lain dengan sebab kenapa orang lain beli produk tu, contohnya. So kita kena boleh go down to that level of detail supaya kita boleh create this kind of persona, dan persona ni nantilah yang akan kita gunakan apabila kita nak buat targeting dengan any kind of digital channel. So saya rasa sekarang ni kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan tidak menggunakan platform macam Instagram atau WhatsApp dan sebagainya untuk buat marketing, memang tak sah lah. Jadi buat masa ni kita dah memang we already have all these channels available. Cuma sekarang ni apa yang kita nak tunjuk ialah macam mana apabila kita menggunakan this customer persona punya metodologi, tuan-tuan dan puan-puan boleh you can have better targeting. You can have more effective targeting. Okay? Menggunakan channel-channel yang tuan-tuan dan puan-puan dah biasa pakai. Untuk purpose of today's discussion, apa yang saya akan go through lebih kepada kita punya one of the functions dalam kita punya platform, apa yang kita panggil sebagai interactive dashboard. Interactive dashboard ni sangat berguna dan juga mudah nak diguna pakai. So it's suitable for all levels of users. Dan there's a lot of information yang kita boleh dapat daripada sini. As you can see, ada demographic, lifestyle, media shopping, brand, dan kita juga sedikit data based on COVID-19, iaitu consumer behavior during this pandemic period. Okay. So ini saya akan go through dan dengan lebih detail sikit lagi apabila kita cuba create satu customer persona. Alright. So untuk nak memudahkan discussion kita pada hari ini, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk go through satu case study. Katakan kita ada seorang entrepreneur ni nama dia Nel, dan minat Nel ni ialah dalam bidang kosmetik, dan beliau dah dekat nak setahun lebih meniaga her own brand of face powder. Dia buat powder muka. Dan dia mula dengan menjual kepada rakan-rakan dan kontak dia dekat dalam Facebook dan dalam Instagram dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia dah rasa macam dia nak kena berkembang lebih lagi. Dan she wants to know who else can she target untuk kembangkan bisnesnya. Jadi itu masalah yang Nel hadapi sekarang. Dan kalau boleh saya nak tunjuk macam mana apabila kita develop this customer persona, kita boleh bantu Nel untuk have better targeting, have additional insights into certain market segment yang dia nak target. So for argument's sake, kita boleh katakan belah awal ni kita assume Nel rasa customer dia ialah female between the age of 20 to 39. Sebab dia rasa itu ialah segmen kiranya younger female punya market segment. Okay. Alright. So untuk mula buat customer persona ni, kita boleh mula dengan all these 4 simple steps. Step pertama ialah kita nak faham dulu agak-agak berapa besar size market ni. What is the total market size? Or what is the addressable market size? Kadang-kadang kita bila tak ada
gambaran tentang a particular market size ni, kita tak tahu whether are we targeting the right segment ke tak. If we are targeting segment and then suddenly kita find out that segment tu sebenarnya terlalu sikit, then kita punya upside as a business, maknanya growth potential kita akan hit certain limit. Okay? Jadi yang pertamanya ialah kita kena faham apa dia total market size yang kita nak address ni. Step kedua ialah kita boleh tengok pula apabila kita dah dapat general market segment, kita boleh dig deeper dan tengok specific segment within that broad market. And then baru kita tahu, okay, this particular segment, adakah dia punya behavior sama dengan segmen-segmen lain. Kalau tak sama, we should actually treat each segment separately. Step ketiga, kita boleh deep dive into each segment dan mula create dia punya persona supaya kita boleh visualize siapa dia target customer kita. Dan step keempat, kita tengok kalau ada any interesting trends for that particular segment so that we can then craft out certain marketing strategy yang sesuai untuk target segmen itu. So again, ini kita punya interactive dashboard. Ada a few things yang saya nak highlight dekat sini. Yang pertamanya, dalam dashboard ni kita ada apa yang kita panggil sebagai main market size. Main market size kita buat masa ni refer kepada kita punya market centers. But in future kita akan upgrade sistem ni supaya kita boleh bagi figure untuk the whole of Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan juga boleh tengok breakdown kita punya customer ni based on semua state capital di dalam Malaysia ya. Seterusnya ada juga levels di atas ni, kita boleh pilih berkenaan dengan certain group dan sebagainya, dan benda tu akan bagi kita berapa besar sebenarnya addressable market kita. So contohnya apabila saya pilih certain age group dan juga saya pilih hanya gender female yang berminat dalam produk kategori kosmetik, sistem akan automatically bagi tahu dekat saya di market centers in Malaysia, addressable market size is about 2.4 million individuals. Jadi benda tu boleh memberi gambaran kepada Nell tadi yang okay, this is an interesting market segment yang dia nak target. Ingat tak tadi Nell dia cuba target wanita daripada umur 20 hingga 39 tahun. Alright. Apa kata kalau okay, apabila kita dah buat certain selection tu, di dalam sistem ni nanti sebenarnya in the demographic section pun there is so many different data that is going to be made available. Jadi tuan-tuan dan puan boleh go through dan tengok macam-macam jenis data. Dan data-data ni contohnya macam ni monthly household income, expenditure, occupation, level of education, household size, household alkitab dan sebagainya. Okey, kita pergi balik kepada contoh Nell tu tadi. Katakan Nell tadi mula-mula dia pilih age group 20 hingga 29 tahun dan sekarang dia nak zoom in lebih lagi kepada segmen yang lebih spesifik. Dia nak tengok ada beza tak orang yang umur 20 hingga 29 banding dengan orang umur 30 hingga 39 katakan. So contohnya yang pertamanya dia nak pilih income level tu mungkin yang slightly higher daripada 3,000 hingga 5,000 punya household income range. Dan keduanya dia nak just fokus kepada age group yang 20 hingga 29 sahaja. Jadi market size right now daripada 2.something million tadi is down to about 350,000 size which is still large and still interesting for this particular segment sahaja. So apa antara benda-benda yang kita boleh nampak apabila kita tengok di segmen ni? Some of the interesting things yang kita nampak ialah yang pertamanya, a lot of the female within this category are mothers dan dia orang ada young children maknanya anak berumur 9 tahun dan ke bawah. Yang keduanya antara benda yang kita boleh tengok juga dari segi pekerjaan, dia terbahagi dua.
kita boleh nampak ada a large chunk of the segment ialah white collar dan juga another chunk ialah homemaker ataupun suri rumah. Yang ketiganya dari segi household archetype, kita boleh tengok kat sini a big chunk is actually living in a nuclear family. Nuclear family tu ialah kita punya definition yang mana kita kata ini ialah household ataupun isi rumah yang mana ada 2 orang adult dan juga anak-anak. Maknanya dia ni duduk rumah sendirilah ya. Dan dari segi household expenditure pula, kita boleh tengok dia lebih skewed kepada those below 3,000 maknanya dia agak heavy on the lower or mid range. Jadi bila kita dah ada data-data point ni, one of the things yang kita boleh mula ialah kita bagi nama satu dekat kita punya persona ni. Katakan nama dia Jana. Dan Jana kita dah spesifikan dari segi umur, contohnya 20 hingga 29 tahun. Household income daripada 3,000 hingga 5,000 sebulan. Jana ada anak-anak kecil dan juga Jana live in a nuclear family household, iaitu household yang ada 2 orang adult ataupun 2 parent dan at least seorang kanak-kanak below the age of 50. So based on this, macam apa yang kita nampak earlier dalam sistem, kita boleh tahu okay, market size ni stands at about 358,000 within the large market centers in Malaysia. Okay, so sekarang kita explore pula lagi. Macam mana pula cara Jana, how does she live her life? When it comes to lifestyle pula, macam mana cara, what are the interesting things that we can see? So apabila kita tengok kat sini, antara benda yang interesting ialah satu, kita boleh lihat group ni dia activated dengan mobile games. Jadi female between the age of 20 to 29, about 68% bermain mobile game. Ni tak kira lah Candy Crush ke ataupun word games ke dan sebagainya. Saya pun game details tu ialah something that we can look further. Dan yang keduanya, kita boleh tengok dari segi jenis makanan yang dia akan keluar untuk cari. Top 2 category would be Malay and Western food. 93% tidak merokok. Contohnya dari segi Jadi benda-benda ni kita boleh tambah sekarang dimensi baru kepada Jana. Maknanya selain daripada kita tahu dia punya demografik kriteria, sekarang ni kita dah ada sikit lagi informasi pasal Jana. Okay, dia suka food hunt Malay and Western food. Dia tak suka tidak merokok dan juga suka bermain mobile game contohnya. Apa kata sekarang kita tengok cara dia consume media pula. So under media consumption, some of the interesting things yang kita boleh tengok ialah contohnya Jana spends a lot of time on social media channels. Dan WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram merupakan antara 4 aplikasi yang paling popular dengan grup ni. Yang keduanya, dari segi media activity, memang a significant portion of the time is actually spent on social media rather than watching TV ataupun dan sebagainya. Jadi targeting this group in social media using social media channel would be very apt. Yang ketiganya dari segi video streaming channel juga, this group ataupun this segment is active on YouTube and also Netflix. So these are the main observations yang kita boleh lihat ya. Jadi kita boleh tambah dimensi ni sekarang. Okey, jadi Jana kita dah tahu umur dia macam ni lebih kurang, household dia macam mana, apa benda yang dia suka, media consumption dia macam mana. Let's move on to other things. Macam mana pula cara dia membeli belah? How does she shop? Shopping behavior dia. Apa kita lihat kat sini, some of the interesting observation ialah Jana lebih suka membeli barang grocery di physical channel dan a lot of times dia akan pergi ke kedai-kedai macam Maidin, Giant, Dynasty Speedmart dan juga Tesco. Dan in terms of membeli belah untuk fashion, dia suka pergi ke shopping mall, physical fashion shopping ya.
Dan juga popular shopping mall, apabila dia pergi ke shopping mall, what are the popular activities. Jadi kita nampak di sini aktiviti agak balance tapi lebih sikit kepada restoran, cafe and coffee shops. So kita agak-agak boleh dapat lebih sedikit gambaran lagi. Persona jana ni ialah seorang yang apabila dia pergi shopping, dia suka spend time in malls, dan juga dia apabila dekat mall tu lebih suka spend time dekat cafe dan restoran berbanding dengan tempat lain. Dalam sistem ni juga kita ada satu apa yang kita panggil sebagai brand affinity, and this is something that's very interesting sebab dia boleh bagi kita gambaran apakah jenis produk yang group ni ataupun segmen ni suka beli ataupun associated with. Contohnya dari segi body wash, shampoo preference dan sebagainya, Safi atau Sunsilk, body wash, Dettol ataupun Lifebuoy, tapi Dettol lebih sikit lagi, detergent, dish soap brand, Sunlight, Daya, dan macam-macam lagi. Ada quite a number. Tapi tujuan kita dekat sini ialah supaya kita boleh build certain criteria in terms of gambaran kita. Maknanya, okay, orang segmen ni, this is how they live their life. This is how they consume things on the internet. This is how they shop, and these are the brands yang diorang ni biasanya consume. Dan apabila kita dah ada maklumat-maklumat tadi, kita bolehlah mula bina kita punya persona ni tadi. Contohnya macam dalam ni, kita bina persona jana kita dari segi poin-poin yang kita dah ambil tadi. Saya tak tunjuk dekat tuan-tuan dan perempuan tadi kita punya location punya ni. Sebenarnya dalam sistem kita juga boleh determine what are the biggest percentage itu location yang kita boleh jumpa persona macam ni. Jadi bila kita dah dapat gambaran-gambaran macam ni, kita bolehlah buat apa yang kita panggil sebagai persona level 1. So, persona level 1 boleh bagi kita sedikit gambaran in terms of jenis orang yang kita nak target untuk produk nail ni tadi. Okay. Jadi sekarang ni kalau katakan kita dah dapat first level persona tu tadi, apa yang kita boleh buat? What are the things that we can then do to basically derive value from it? Okay. So one of the most direct and basic things we can do ialah kita boleh menggunakan maklumat yang kita dapati tadi, data-data point yang kita capture tadi, untuk kita nak buat better targeting, more effective targeting on channels and platforms. Contohnya macam kita menggunakan Facebook audience. So bagi tuan-tuan dan puan yang dah familiar penggunaan platform-platform macam Facebook audience ni contohnya, then this is something that you can do. So you can specify dari segi lokasi advert tu dekat mana kita nak target. Lepas tu kita boleh specify daripada age range dia, kita boleh specify gender, kita boleh specify juga detail targeting. Jadi ini antara benda yang interesting sebab sebelum ni contohnya kita tak tahu sama ada customer yang kita target ni ada anak kecil ke tak ada ke, apa jenis brand yang dia orang ni biasanya suka dan sebagainya. Sekarang ni apabila kita dah dapat gambaran macam ni, kita dah boleh masukkan maklumat-maklumat ni supaya when we do targeting on Facebook, on Google dan sebagainya, our targeting becomes even more effective. Jadi kita tidak lagi apa orang kata go down through experimentation punya route, bukan kita cuba-cuba ataupun teka-teka sahaja. Ianya adalah berdasarkan solid finding yang kita dah buat sebelum ni. Okay. Jadi sama juga dalam Google Ads pun, these are the things that Google Ads allow you to do. Maknanya apabila kita dah ada maklumat-maklumat level 1 tu tadi, kita sudah boleh masukkan benda-benda macam ni sebagai
kita punya targeting criteria. Supaya again duit yang kita spend untuk target segmen-segmen ataupun persona kita tadi menjadi lebih tepat. Okay. So at the end of the day, you can actually use this in multiple ways, but these are two of the most basic and straightforward way lah untuk kita pakai. Yeah. Alright. Data ni sebenarnya macam yang saya highlightkan earlier dekat tuan-tuan dan puan-puan bila dalam proses kita nak build jana punya persona tadi, the steps that I have gone through with you is basically apa yang kita panggil sebagai first level punya step ataupun step yang paling basic lah. Maknanya we try to look at obvious observations. Walau bagaimanapun, sebenarnya apabila kita nak memahami data dan juga kita nak menganalize data, kadang-kadang maklumat yang datang dekat kita ataupun insights yang datang dekat kita bukan aja dari segi benda yang obvious ataupun benda yang mudah kita nampak, tetapi juga antaranya datang daripada benda yang orang tak bagi tahu dekat kita. So contohnya macam dekat sini, apabila kita buat perbandingan antara orang-orang yang grup pendapatan dia daripada 3 hingga 5 ribu banding dengan semua grup in general, age group kita maintain yang sama. Some of the things yang kita boleh nampak dekat sini ialah contohnya dari segi food hunting punya behavior, group yang kita nak target ni is more activated than the general group. Maknanya orang yang dalam lingkungan household income macam jana ni, dia lebih minat untuk nak go food hunting banding dengan the general population for that particular group. Okay, so that's one interesting thing. The other interesting thing ialah juga yang kita boleh nampak, maybe not in the obvious answers, obvious trends, tapi yang kecil-kecil kat bawah tu. Contohnya macam kita boleh lihat juga Japanese food for example is a lot higher, is a lot more favoured with this particular group banding dengan the general population punya group. Jadi these are some of the small little examples yang kita boleh tengok di sini. Second observation, contohnya apabila kita tengok dari segi popular social media usage pula. Of course, apabila kita nampak sekali pandang, memang platform macam WhatsApp, Facebook, YouTube dan sebagainya tu benda-benda yang kiranya dengan cepat we can quickly observe. Tapi if we look closely, for example, if you notice apabila kita bercerita tentang group 3K hingga 5K ni tadi, jana punya persona ni tadi, they are number one also activated on TikTok if you compare that to the general population. Maknanya this could mean that TikTok could be a good channel juga untuk target dia orang. Yang keduanya ialah kita nampak first time Snapchat Snapchat usage juga keluar dekat sini and it's higher percentage than general population. Maknanya itu menunjukkan these are some of the tools that is also popular with this particular segment. Okay. Walaupun segmen-segmen lain tu age group yang sama sebagainya, tapi apabila kita filter dari segi income level, kita boleh nampak benda-benda ni. Dan third observation juga ialah contohnya apabila mereka ni pergi shopping, one interesting thing yang kita lihat dekat sini ialah untuk persona jana ni tadi, dia punya instance of orang yang suka pergi ke street market ataupun bazar dan juga instant untuk beli di second hand ataupun pre-love shop is higher. Maknanya one thing that kita boleh derive daripada sini ataupun insight yang kita boleh dapat daripada sini ialah group ni dia walaupun suka shopping dekat shopping mall dan sebagainya, tetapi they don't mind to shop at good value places. They love a good bargain and they don't mind mixing new purchase dengan pre-love clothing.
So that's one interesting insight juga lagi sekali. So sebab tu apabila kita nak build customer persona ni, there's so many different angles yang kita boleh tengok. Jadi antara tips-tips yang saya boleh share dekat sini ialah yang pertamanya, kita jangan hanya tengok dekat jawapan-jawapan yang obvious. Apabila kadang-kadang tidak menjawab ataupun dia kata dia tak buat benda tu pun boleh memberikan kita sedikit insights into orang tu punya segmen tu punya behavior. Yang keduanya, menggunakan teknik comparison ni tadi. Apabila kita compare specific segment dengan broad segment, then baru kita dapat certain deeper understanding ataupun better picture dalam memahami segmen yang kita nak target tu. Dan yang ketiganya, apabila kita dah boleh ada tools untuk analyze dan tengok dari segi all these different angle, this is where hopefully kita boleh discover bukan sahaja discover bukan saja masalah, tapi kita boleh uncover opportunities within what is going on currently. Selain daripada tu, dalam platform kita juga, we also have another route to look at building customer persona, bukan sahaja melalui produk yang dia pakai. Macam tadi kita gunakan produk kosmetik ya sebagai dia punya ni, kita juga boleh menggunakan cluster dari segi behavior segmen tertentu. So contohnya dalam sistem ni kita dah bahagikan kepada lebih kurang 25 behavior cluster yang kita panggil archetype, yang mana tuan-tuan dan puan boleh gunakan this archetype untuk dapat lebih lagi information atau lebih lagi detail tentang jenis orang yang suka certain type of behavior. So contohnya bagi Nell, certain behavior yang mungkin sesuai ialah orang yang suka beauty and vanity, dan dia juga suka untuk nampak lawa atau nampak cantik. Okay. Again, saya berbalik bila kita dah cerita dah dengan proses nak create persona, macam mana kita boleh guna data untuk discover certain interesting insights dan sebagainya. Ni saya nak bawa balik kepada kita punya gambar belah awal tadi. Apa yang tuan-tuan dan puan nampak? So, ada setengah orang akan kata macam, Allah. Kalau assuming lah kalau tuan-tuan pernah dengar lah contoh ni contoh ni ialah satu orang yang menjual kasut, dia pergi ke satu pulau ni, dia tengok semua orang tak ada pakai kasut. So bila dia balik, dia cakap kat bos dia, untuk orang yang hopeless ni, dia kata, alamak bos, tak ada orang yang pakai kasut lah kat situ. Tak ada orang boleh beli kita punya produk ni. Another perspektif pula ialah dia kata, wah bos, baguslah sebab dekat situ tak ada orang pakai kasut lagi. Maknanya kita boleh jual kat semua orang. Jadi itu sebenarnya power of different perspective apabila kita ada certain type of insights. Okay, so saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua boleh ambil take the view of the second shoe salesman, yang mana dia nampak benda ni sebagai opportunity. Jadi jangan risau sangat dengan CMCO yang melanda kita sekarang ni, dengan wabak pandemik yang melanda kita sekarang ni. InsyaAllah dalam kesusahan kita ni sebenarnya ada banyak opportunity juga ya. Jadi segmen terakhir talk saya pada petang ni ialah saya nak just share apakah benda lebih lagi yang Nell boleh buat dekat dalam platform kita ni tadi. Macam yang saya ceritakan tadi ialah mula-mula Nell dah go through the process dan dia dah develop certain persona, tapi sebenarnya dia boleh go deeper juga lagi. Dan one of the interesting function dekat dalam platform kita ialah apa yang kita panggil navigate. Dalam navigate ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh go deeper down into each product category yang very specific to your own business. So contohnya macam Nell tadi, dia punya produk tu ialah produk face powder. Jadi dia boleh terus pergi direct kepada that particular product category dan boleh buat some analysis.
contoh analisis yang dia boleh buat ialah katakan dia nak tengok untuk that particular segment, jana punya segment tu tadi, apakah jenis brand face powder yang orang tu pakai. Macam tadi kalau tuan-tuan puan ingat, kita buat general brand yang dia pakai. Dia makan KFC, dia minum Nescafe, dia pakai shampoo Safi dan sebagainya. Tapi when it comes to specific product, face powder contohnya, this is where Navigate will be able to help you. Okay, so contohnya apabila kita guna sistem ni, you boleh tengok kat situ contohnya the top 5 produk kategori ataupun produk brand yang Jana pakai contohnya ialah contohnya Silky Girl, Maybelline, Pixie dengan Miami. Jadi kita boleh tahu dekat situ, okay, this is how or these are the brands yang this group is activated when it comes to face powder. There are multiple other data point yang tuan-tuan dan puan-puan boleh korek daripada sistem ni. Contoh satu lagi juga ialah what are the top 5 kriteria yang this particular segment ataupun jana segment ni consider bila dia nak beli face powder ni. Jadi tak kepenting benda tu untuk kita tahu. Apabila kita dapat tahu benda-benda ni, the type of messaging yang kita boleh post dekat kita punya Instagram page, dekat kita punya Facebook page dan sebagainya, boleh betul-betul tailor untuk that particular segment. Okay. Dan kita dan boleh enrich lagi kita punya persona ni tadi dengan apa yang saya panggil sebagai second level persona pula, ialah now we can even go very specific. Brand affinity dia bukan lagi generic brand, tapi kita dah tahu dah, okay, group macam ni dia suka brand-brand yang macam ni when it comes to face powder and cosmetic product. And these are the different motivations ataupun sebab kenapa dia orang nak beli produk tu. Okay. So again, once kita dah dapat detail persona macam ni, our targeting on Facebook, on Google dan sebagainya can even be more effective, can even be richer. Okay, you can even gain further. So there's a lot of other things also that you can do, but this requires a bit more advanced technique lah ya. Contohnya sistem kita juga allow you to basically cross tabulate data yang bukan sahaja daripada certain specific vertical, tapi you can actually go across vertical. So contohnya saya nak tahu orang-orang yang suka face powder macam tadi brand Miami, Silky Girl dan sebagainya tu, apakah brand baju yang dia orang suka contohnya. Jadi dalam sini kita tengok for example, brand Padini is the one that resonate with these people dengan this particular segment. So kalau katakan kita nak buat any kind of cross branding ataupun untuk kita nak form some kind of partnership, kita boleh uncover benda-benda tu daripada this kind of information. Okay. There are a lot of other insights and analysis, but again macam saya katakan tadi, benda-benda ni memang perlukan kira deeper understanding and also pemahaman yang lebih lagi, yang mana sebab itulah saya nak tuan-tuan dan puan-puan stay sampai hujung, sebab di sinilah saya nak share sikit lagi nanti tentang inisiatif uplift kita yang boleh saya harap boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okay. One interesting thing yang saya nak highlight juga ialah data yang kita collect during MCO ataupun during pandemic ni, dan kita boleh tengok certain things yang interesting dekat sini. Contohnya macam the rise in exercising and also sports activity. Jadi lebih ramai orang apabila duduk rumah ni makin rajin exercise dan juga bermain sukan, which is good lah. Yang keduanya, peningkatan dari segi orang ikut dengan latest current affair dan juga berita. Itu menunjukkan ramai orang risau dan sentiasa rasa takut. Jadi dia orang sentiasa nak tahu what's going on. Okay. So kalau katakan saya Nel sebagai pemilik kosmetik produk ni tadi, one of the things yang saya boleh highlight ialah contohnya
mungkin saya boleh highlight yang face powder saya ni boleh digunakan even waktu bersenam atau waktu exercise. Dia tak jadi smudge, tak rosak muka dan sebagainya. Jadi itu antara messaging yang saya boleh capitalize apabila saya tahu benda-benda macam ni. Some of the other interesting trends juga yang kita tengok kat sini ialah increase in comedy related show. Maknanya mungkin orang semua sentiasa risau, jadi they want some kind of entertainment ataupun relief. Yang ketiganya spesifik lagi kepada Jana ialah peningkatan penggunaan produk kosmetik yang begitu mendadak, especially dekat nak hujung-hujung MCO hari tu. So maknanya kalau katakan kita nampak trend macam ni naik, jadi this is a good time for us to really go to market. So contohnya during MCO itself mungkin nak jual barang kosmetik kurang menarik sikit sebab banyak orang duduk kat rumah aja. Tapi apabila dia dah mula keluar, then dia punya demand tu cepat naik. Jadi waktu tu untung it's useful for us to really put in the dollars untuk kita market on any platform. So again, back to Nell, a lot of this information, semua maklumat-maklumat yang dia dapat ni, banyak sangat cara dia boleh pakai. Sama ada dia boleh guna untuk nak design packaging baru, design features baru kepada produk dia, ataupun kadang-kadang it's not just about designing a new product, it's about having better messaging for a particular segment. So there's a lot that you can do depending on your own creativity and the strategy that you want to employ for your business. Okay. So I guess enough about Nell. Nell insyaAllah dah okay. Dia dah ada dia punya own customer persona. Dia dah boleh deep dive, faham lebih lanjut, craft dia punya own new marketing strategy dan sebagainya. Jadi bagaimana pula dengan tuan-tuan dan puan-puan? Okay, so untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, apa yang saya highlightkan earlier, special kepada partisipan kita pada hari ini, saya nak announce satu inisiatif yang kita buat bawah Datel, kita panggil Uplift Malaysia. Dan inisiatif ni ialah inisiatif untuk memperkasakan 10,000 businesses agar semua orang dapat pulih secara sustainable in a very supported ecosystem, dan our target is to make businesses to be celik data. Okay. Jadi inisiatif ni adalah inisiatif yang dibawa oleh Datel dan kita juga disokong oleh beberapa rakan strategik yang support kita punya ekosistem pendidikan, iaitu BAC, Transcosmos yang bantu kita dari segi bantuan pelanggan dan juga customer experience, dan rakan strategik perundingan perniagaan kita ialah Zebra. Dan kita juga disokong oleh banyak agensi kerajaan seperti InScan, Magic dan juga Medac itself. Jadi apa dia Uplift ni? Uplift ni ialah satu inisiatif yang berlandaskan dana sebanyak 50 juta yang kita target untuk B2C businesses. Dan kita akan bagi akses kepada data dan juga akses kepada latihan untuk company-company yang memerlukan. Dan kita terhad macam saya katakan tadi, dana ni kita nak bagi hanya kepada 10,000 businesses sahaja. Jadi eksklusif untuk peserta hari ini dan special sebab atas sokongan InScan, kita apa yang kita nak buat hari ini ialah kita nak bagi dua benda ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang saya panggil sebagai Uplift One-to-One. Dan Uplift One-to-One ni kita masukkan dua benda. Yang pertamanya ialah konsultasi face-to-face percuma selama 30 minit. Dan apa yang kita akan buat waktu konsultasi ni ialah kita akan lakukan penilaian celik data. Kita nak faham lebih lanjut sikit berkenaan dengan bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia state of readiness of your business when it comes to utilizing data. Dan bila kita dah faham lebih lanjut sikit, kita mungkin boleh bagi sedikit advice ataupun input macam mana tuan-tuan dapat
improve further. Yang ini kita limited kepada 100 bisnes sahaja. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan juga boleh akses platform Voyager yang saya dah go through tadi percuma selama 7 hari. Dan puan akan dapat akses kepada dashboard yang ada data-data macam saya share tadi, demographic data, lifestyle behavior, media consumption, shopping behavior, top brands dan sebagainya. Okay. Apa yang akan berlaku ialah tim saya akan letakkan link kepada Google Form di sini. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat klik link tu, dan kalau rasa if you feel that apa yang saya share sepanjang 1 jam lebih tadi something yang boleh benefit business tuan-tuan dan puan-puan, sila register dan our consultant will be in touch with you. Kita akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi konsultansi percuma selama 30 minit ni tadi. Okay, jangan risau kalau kita rasa macam apa yang saya cerita ni tadi nampak macam begitu susah ke dan sebagainya, sebenarnya tak. Cuma mungkin masa kita ni tadi agak terhad, jadi banyak benda yang mungkin kita terpaksa bagi shortcut sikit dan sebagainya. Tapi apa yang saya harap kat sini ialah sesiapa sahaja yang rasa dengan data dia boleh bantu untuk uplift bisnes dia kepada level yang lebih tinggi lagi, silalah klik link di dalam apa yang di dalam chat box itu dan isi borang itu supaya kita boleh be in touch with you and we can talk to you and we can then engage you untuk faham lebih lanjut lagi macam mana bisnes tuan-tuan dan puan-puan dapat take advantage of this opportunity. Okay. Jadi dari segi benda yang saya nak share itu saja. I think I've come to ke penghujung rancangan sekarang. But please do continue with any questions. My team is around to answer your questions. And jangan lupa untuk klik dekat link. Okay, ada yang kata tak nampak link Nanti saya boleh minta tim saya share link ni lagi sekali. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, boleh juga berhubung dengan kami. Sama ada layari website kami ataupun boleh juga isi borang tu dan kita akan berhubung dengan tuan-puan nanti. Saya rasa semua orang dah dapat link tu Sila klik link tu dan tim saya juga akan hantar link borang ni nanti di dalam email tuan-tuan dan puan-puan, basically based on email yang the one that you registered. So kita akan hantar email juga dekat situ. Ada soalan sini, ada tarikh akhir ke isi borang ni? Kita tak ada tarikh akhir tapi kita terhad kepada 100 respons yang pertama sahaja. Hari ini kita ada dalam 200 participants jadi harap tuan-tuan dan puan dapat respon dengan pantas lah, dengan secepat yang boleh. Alright, ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau tak ada apa-apa soalan, okey, ada saya terpaksa tukar bisnes, macam nak letak average income. Bagi yang katakan baru nak memulakan bisnes baru pun tak ada masalah. Letak aja kosong kalau tak ada lagi, maknanya bisnes barulah Ada soalan daripada Rahimah Majid ni. Okay, saya harap saya dah jawab soalan tu Kalau ada soalan lagi sila tanya. Teruskan dengan soalan, mungkin kita boleh stay on for another lagi 5 minit bagi any kind of pertanyaan. Alright, saya rasa mungkin kita boleh close the session. Tapi walau bagaimanapun
jangan you don't need to leave, you can always answer questions lagi, cuma saya akan stopkan um, video aja dulu. Kalau tuan-tuan dan puan ada soalan, boleh terus jawab, tim saya is on standby to jawab. Terima kasih banyak. I feel so honoured to have all of you on board this afternoon, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak pembelajaran lah, dan sedikit sebanyak benda yang bawa balik daripada sesi kita pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat petang.